untuk bersama-sama menjadikan forum pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah buli cyber di media sosial dan jalan penyelesaian kreatif. Buli cyber merupakan masalah yang semakin meningkat di kalangan pengguna media sosial, terutamanya dalam golongan muda. Buli cyber berlaku apabila seseorang kumpulan menggunakan platform media sosial untuk menindas, menghina dan mengancam orang lain secara dalam talian. Kejadian ini boleh memberi kesan yang mendalam terhadap mangsa dari segi kesihatan mental dan emosi. Hari ini kita akan membincangkan isu dan mencari jalan penyelesaian yang kreatif untuk menangani masalah buli cyber. Bersama saya hari ini sebagai panelis adalah Saudari Aimuni Amni binti Anwar sebagai panel pertama, Saudari Nurul Izzatul Azimah binti Nori sebagai panel kedua, dan Saudari Rashida Amani binti Masilin sebagai panel ketiga. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan forum ini. Soalan pertama saya untuk Saudari Aimuni, apakah definisi buli cyber dan mengapa ia menjadi masalah yang semakin serius dalam masyarakat kita? Terima kasih Saudari Atika. Buli cyber atau cyberbully adalah sebarang bentuk penindasan ataupun bully yang berlaku di dunia maya melalui platform digital seperti media sosial, message text atau forum dan talian. Ia boleh berupa penghinaan, fitnah, ancaman atau penyebaran maklumat palsu yang bertujuan untuk merosakkan reputasi mangsa. Isu buli cyber semakin serius kerana media sosial kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok digunakan oleh berjuta-juta orang setiap hari, dan di sinilah buli cyber sering berlaku. Mangsa buli cyber boleh mengalami kesan jangka panjang kerana serangan ini berlaku berterusan dan tidak dapat dielakkan. Malah ini boleh berlaku 24 jam sehari, menjadikan mangsa merasa terperangkap dalam dunia yang penuh kebencian. Penyebaran berita palsu dan komen negatif boleh memperburukkan keadaan, menyebabkan mangsa merasa terasing, terhina dan tidak dihargai. Oleh itu, penting untuk kita memahami kesan serius buli cyber terhadap kesihatan mental dan emosi seseorang. Terima kasih Saudari Aimuni atas penjelasan yang jelas. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudari Izzatul, apakah kesan psikologi yang boleh dialami oleh mangsa buli cyber dan mengapa ia begitu berbahaya? Terima kasih Saudari Atika. Buli cyber bukan hanya memberi kesan fizikal, tapi ia lebih memberi kesan pada kesihatan mental mangsa. Kesan psikologi yang paling ketara termasuklah yang pertama, keperluan. Mangsa buli cyber sering merasa kesepian dan rendah diri. Mereka mungkin merasakan bahawa mereka tidak punya sokongan atau tempat untuk meluahkan perasaan mereka. Dan bersamaan ini boleh membawa kepada keburukan. Dan kedua, kecemasan sosial. Mangsa buli cyber mungkin mula menghindari interaksi sosial, terutama di media sosial. Mereka takut untuk berkongsi pendapat atau gambar kerana bimbang menjadi sasaran seterusnya. Yang ketiga, kehilangan keyakinan diri. Buli cyber ini boleh menyebabkan mangsa merasa tidak berharga dan tidak diterima. Ini mengurangkan harga diri mereka dan menyebabkan mereka berasa seperti tiada tempat dalam masyarakat. Yang keempat, fikiran bunuh diri. Dalam kes yang lebih serius, buli cyber boleh menyebabkan mangsa merasa sangat tertekan dan mula berfikir tentang bunuh diri sebagai satu-satunya jalan yang keluar. Masalah ini sangat bahaya kerana kesan psikologi. Buli cyber tidak akan hilang begitu sahaja. Ia boleh bertahan dalam jangka masa yang panjang dan jika tidak ditangani, ia boleh merosakkan kehidupan seseorang. Terima kasih kepada Saudari Izzatul atas penjelasan yang sangat mendalam. Kita semua tentu faham betapa besarnya kesan buli cyber terhadap mangsa. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudari Rashida, apakah peranan media sosial dan influencer dalam menangani buli cyber dan apakah langkah-langkah kreatif yang boleh kita ambil untuk menanganinya? Terima kasih Saudari Atika. Saya percaya seorang influencer mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi orang, terutamanya dalam membentuk persepsi dan sikap mereka terhadap isu-isu penting seperti buli cyber. Media sosial boleh menjadi alat yang berkuasa untuk menyebarkan kesedaran, tetapi ia juga boleh menjadi tempat toksik jika tidak digunakan dengan betul. Sebagai contoh, melalui perkongsian positif dan pendidikan, seseorang yang berpengaruh boleh memberi impak besar dalam mengubah pemikiran orang ramai tentang buli cyber. Mereka boleh menggunakan platform mereka untuk mendidik pengikut tentang kesan negatif buli cyber, serta memberikan sokongan kepada mangsa. Walau bagaimanapun, jika pengaruh tidak berhati-hati dalam memilih kandungan yang mereka kongsi, mereka berisiko memburukkan lagi keadaan dengan menyebarkan kebencian atau perasaan negatif yang boleh menyebabkan ketegangan dan kesan psikologi negatif. Satu lagi perkara penting ialah peranan influencer dalam menunjukkan contoh yang baik dalam berinteraksi di media sosial. Mereka boleh membantu mewujudkan budaya dalam talian yang lebih positif dengan menunjukkan rasa hormat, empati dan saling menghormati antara satu sama
juga boleh menggalakkan lebih banyak tindakan beretika seperti melaporkan bully cyber dan memberikan sokongan kepada mereka yang terjejas. Selain itu, memberi pengaruh yang menggunakan platform mereka untuk menyuarakan pandangan mereka atau terlibat dalam aktiviti kesedaran sosial juga boleh menunjukkan contoh kepada pengikut mereka tentang tanggung jawab sosial dalam dunia digital. Mereka bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan atau sumber inspirasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, kuasa besar yang dimiliki oleh seorang influencer perlu digunakan secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang betul, mereka boleh membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting seperti bully cyber dan memberi kesan positif di alam cyber. Terima kasih kepada Saudari Syida atas cadangan yang sangat praktikal dan kreatif. Saya setuju bahawa kita semua boleh memainkan peranan dalam merubah suasana media sosial menjadi lebih positif dan bebas dari bully cyber. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudari Aimuni, dalam konteks ini, bagaimanakah Saudari melihat peranan masyarakat dalam menangani bully cyber dengan menggunakan pemikiran kreatif dan kritis? Adakah Saudari mempunyai cadangan penyelesaian yang boleh melibatkan semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam mendidik generasi muda tentang kesan dan bahaya bully cyber di media sosial? Terima kasih Saudari Atika. Salah satu cara yang kreatif untuk menangani bully cyber adalah dengan melibatkan influencer media sosial dalam kempen kesedaran. Influencer yang mempunyai pengikut yang ramai boleh menjadi ejen perubahan dalam menyebarkan mesej positif dan menyadarkan orang ramai tentang bahaya bully cyber. Kolaborasi ini boleh melibatkan kempen video, artikel atau siaran langsung di platform media sosial yang memberikan informasi tentang kesan bully cyber dan cara untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, program pendidikan yang disesuaikan dengan platform media sosial juga boleh diperkenalkan di sekolah-sekolah dan universiti. Program ini boleh mengajar pengguna muda tentang tanggungjawab mereka dalam menggunakan media sosial dan bagaimana untuk mengelakkan menjadi mangsa atau pelaku bully cyber. Contoh kreatif adalah dengan mewujudkan hashtag #BeCyberSafe atau hashtag #StopCyberbully yang menggalakkan pengguna media sosial untuk berkongsi pengalaman mereka dan memberi nasihat kepada rakan-rakan mereka tentang cara menghindari bully cyber. Mengadakan sesi interaktif dengan pakar undang-undang atau psikologi dalam talian yang membincangkan kesan bully cyber serta cara melindungi. Terima kasih kepada Saudari Aimuni atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya kita pergi kepada panel lain atas cadangan penyelesaian yang kreatif. Okey, bagi saya penggunaan teknologi untuk pemantauan dan peringatan bully cyber. Okey, memandangkan teknologi berkembang besar dalam platform media sosial boleh memperkenalkan alat pemantauan dan algoritma yang mampu mengesan dan memberi amaran terhadap aktiviti bully cyber dalam bentuk komen, mesej atau perkongsian. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI boleh digunakan untuk menilai teks atau gambar yang berpotensi bahaya dan memberikan peringatan kepada pengguna atau menderita tentang potensi risiko tersebut. Alat ini juga boleh membantu dalam memantau kata-kata kebencian atau tingkah laku yang mudaratkan secara automatik, membolehkan tindakan yang lebih cepat diambil. Di samping itu, memberi pilihan kepada pengguna untuk memfilter mesej atau komen yang tidak diingini, serta memberi mereka kuasa untuk melaporkan bully cyber secara langsung melalui hutang yang telah diakses, dapat membantu mengurangkan kejadian bully. Contoh dia, mencipta sistem amaran bully cyber yang memberi notifikasi kepada pengguna apabila mereka terlibat dalam percakapan yang mengandungi elemen-elemen bully cyber, memberikan mereka peluang untuk merenung semula tindakan mereka sebelum ia diteruskan, menyediakan pilihan untuk pengguna melakukan bukan hanya bully tetapi juga gangguan emosi atau tekanan psikologi yang dihadapi oleh mangsa serta menyediakan sokongan emosi. Pada pendapat saya, sokongan psikologi dan kumpulan sokongan dalam talian. Salah satu jalan penyelesaian kreatif yang sangat diperlukan adalah menyediakan lebih banyak ruang sokongan psikologi untuk mangsa bully cyber. Ini boleh dilakukan dengan mencipta platform sokongan dalam talian yang menawarkan konseling dan bimbingan psikologi secara percuma atau dengan harga yang berparutan. Kumpulan sokongan dalam talian juga boleh diwujudkan di mana mangsa bully cyber boleh berkongsi pengalaman mereka dengan individu lain yang mempunyai pengalaman yang serupa, yang boleh memberi semangat dan nasihat. Selain itu, menerapkan pendekatan restoratif justice, keadilan pemulihan yang melibatkan sesi konseling bersama antara pelaku dan mangsa bully boleh membantu mendidik pelaku tentang kesan tindakan mereka serta memberi peluang untuk perbaikan. Contohnya, mewujudkan aplikasi atau laman web seperti CyberSafe Space yang menyediakan ruang selamat untuk mangsa bully cyber berinteraksi dengan konselor atau sesama mangsa dalam sekitaran yang tidak menghakimi,
menyediakan sokongan 24 jam dengan konselor atau sukarelawan melalui chat, dalam talian atau panggilan video untuk mangsa bully cyber, memberi mereka peluang untuk mendapat bantuan segera tanpa rasa malu. Oke, kesimpulannya, ketiga-tiga jalan penyelesaian ini menggabungkan pendekatan yang melibatkan kesadaran masyarakat, teknologi, dan sokongan psikologi. Ia bukan sahaja menggalakkan tindakan preventif, tetapi juga menyediakan bantuan kepada mangsa, dan mendidik masyarakat secara umum tentang kesan bully cyber. Langkah-langkah ini boleh mengurangkan perbuatan bully cyber secara berkesan dan memastikan pengguna media sosial berasa lebih selamat dan dihargai. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin meminta setiap panelis memberikan kesimpulan terhadap perbincangan kita hari ini. Saudari Aimuni, apakah pesanan terakhir yang ingin saudari sampaikan? Terima kasih Saudari Atika. Saya ingin mengingatkan kita semua bahawa bully cyber adalah masalah yang sangat serius, tetapi kita semua mempunyai kuasa untuk mengubahnya. Marilah kita menjaga satu sama lain di dunia maya dan menggalakkan persekitaran yang lebih positif dan inklusif. Setiap tindakan kecil kita untuk berhenti membuli dan menyokong bangsa boleh bawa kepada perubahan besar. Seterusnya, panel kedua kita. Saya ingin mengingatkan kita semua bahawa kesihatan mental sangat penting. Jangan biarkan bully cyber merosakkan kehidupan seseorang. Kita semua boleh memainkan peranan dalam membantu mangsa dengan memberi sokongan dan menggalakkan mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Mari kita bekerjasama untuk menghapuskan bully cyber dan membina dunia maya yang lebih aman. Akhir sekali, panel ketiga kita iaitu Lushida. Saya ingin menegaskan bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan kebaikan di media sosial. Mari gunakan platform sedia ada untuk menyebarkan kesadaran tentang bully cyber dan membantu orang lain merasa dihargai dan diterima. Kita semua boleh membuat perubahan dengan menjadi contoh yang baik. Terima kasih kepada semua panelis yang telah berkongsi pandangan yang sangat berharga. Saya juga ingin mengingatkan bahawa bully cyber adalah masalah yang memerlukan kerjasama kita semua dengan kesedaran, tindakan bersama dan menggunakan media sosial yang bertanggungjawab. Kita boleh mengurangkan masalah ini dan memastikan bahawa setiap orang dapat menikmati dunia maya yang lebih selamat dan lebih positif. Sekali lagi jutaan terima kasih yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dapat bersama-sama membuat perubahan untuk menangani bully cyber dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.